Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat bahagia bertemu lagi di dalam channel Santai Seram Tok Wan. Kita nak sambung balik cerita daripada part 1 dahulu. Tapi sebelum tu Tok Wan nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar celoteh Tok Wan di dalam perkisahan cerita yang bertajuk Sesat di Bukit akibat melanggar pantang larang ini. Teruskan tanpa membuang masa lagi, maka tuan pun mulakan ya. Jadi kami pun menyusur perlahan turun mengikuti denai yang telah disepakati dan diketuai oleh Cik Gri. Jadi perjalanan tu agak sukar sikit sebab denai itu telah dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan sebab dah lama tak gunakan. Ketika tu juga perasaan risau, takut dan seram masih lagi terbayang di mata makhluk semalam tu. Masih lagi kami dibuat oleh perasaan risau, takut semua tu. Walaupun waktu tu siang, maka teruskan perjalanan untuk pengetahuan bahawa Bukit Wang Mu ini dia bukan terdiri daripada satu bukit saja, tetapi beberapa lapisan bukit bukau. Jadi nak menurun pun kena naik sikit, turun sikit, turun, naik balik, macam itulah lebih kurang keadaan muka buminya. Kami teruskan perjalanan sampailah terjumpa satu kawasan yang mana kiri-kiri tebing tinggi, kanan tebing tinggi. Jadi tak ada tempat untuk menginap. Terpaksa panjat sikit tebing yang di tengah denai tu. Tebing tu lebih kurang dalam 2,5 meter macam tu lah. Dekat curam, terpaksa manjat batu-batuan lah. So kami panjat sampai ke atas. Sampai ke atas, kawasannya agak lapang sikit. Tengah-tengah lah juga panjat tu. Jadi berehat sekejap di situ. Elok kami duduk berehat sekejap. Tiba-tiba angin bertiup kencang, sangat kencang, sampai berterbangan debu-debu masuk dalam mata. Sikitnya pedih, sakit mata-mata. Kemudian yang peliknya, di luar daripada kawasan lapang itu, di pokok-pokok yang memagari kawasan tu, pokok besar tu, dan belukar-belukar ke sekitaran, tak bergerak pun daun. Ibarat tak ada angin yang bertiup. Dan angin tu pula seolah-olah berpusing, macam putih beliau kecil, bukan macam tu lah. Berpusing sekitar kami sebab kami tengok debu tu terbangan berpusing-pusing. Nak berjalan terus, kami agak letih. So tahan sekejap, rehat sekejap. Walaupun habuk menyelubungi ketika itu, debu berdebu di sana sini. Kemudian ketika kemudian kami cepat bergerak, meredah belukar kecil di hadapan sebab tak ada jalan. Sebab tak ada jalan yang nampak, tak ada track yang nampak. Jalan terus perlahan menyusur celah-celah pokok. Denai memang tak nampak dah. Cik Kiri pun tak tahu dah arah mana yang patut tuju. Sedang kami berjalan tu, tiba-tiba sampai ke satu kawasan yang macam penghujung jalan, tapi ada satu denai muncul di depan. Ada satu denai yang sempit, lebih kurang keluasan tak sampai 1 meter lah, dalam 70 cm. Di kirinya cerun, pokok-pokok besar di bawah, dan di belah kanan tebing tinggi. Jadi kami terpaksa berjalan sorang-sorang. Yang menariknya, denai laluan ni kali ini nampak sangat seperti dijaga oleh seseorang, sebab dipagari oleh pokok-pokok bulu kecil cantik sangat-sangat, yang pokok lutut lebih kurang tinggi lutut, dan paras saja macam ditrim. Sampai kami berjalan lah, tak ada rasa risau, tak ada rasa takut ketika tu, cuma rasa kagum sebab cantik sangat tempat tu. Dengan pemandangan cerun di belah kiri tu, memang nampak bukit bukau, rasanya sampai nampak bahagian belah Thailand lah tu. Kami jalan pun lah, jalan terus. Dan apabila sampai hampir penghujung denai yang kecil ni, kami nampak satu kawasan yang di depan kita ni, depan kami ni, satu kawasan yang agak seluas court badminton lebih kurang lah. Dan itu adalah seperti penghujung jalan, dah tak ada sambungan ke depan. Nak patah balik pun dah jauh. Jadi kami teruskan sampai ke tempat tersebut. Yang ini lagi cantik, lagi pelik, dan lagi rasanya
tak tahu cakap lah, nampak pelik, sangat ganjil. Sebab di atas tanah penuh diliputi oleh kelopak bunga yang berwarna pink ataupun purple, tak pasti yang macam tu, tak lupa, ingat lupa, tapi cantik sangat, bertaburan penuh menutupi tanah yang seluas, kawasan seluas court badminton tu. Satu lagi yang pelik, di keliling lapangan tu dipagari oleh pokok pine kecil dalam 2 meter lebih kurang macam tu lah. Yang herannya, pokok pine tidak tumbuh pada ketinggian seperti itu. Sepatutnya lebih tinggi lagi baru jumpa pokok pine, seperti di Gunung Jerai kan, dan gunung-gunung lain. Ini bukit bukau aja, tapi dah ada pokok pine yang tumbuh memagari kawasan tersebut. Memang cantik sangat-sangat. Kami pun entah kenapa duduk seronok bermain menguis-nguis buah bunga tu, bermain menguis-nguis bunga tu. Ketika itu tak perasan terdengar bunyi seruling tau. Bunyi seruling, macam seruling lah, tak tahulah, tapi lagu yang dibawa tak nak pastikan. Tapi sangat jelas mendayu-dayu bunyinya. Sekejap dengar, sekejap tidak, gitulah. Datang dan pergi di bawah angin dekatnya. Seketika kemudian barulah kami perasan bahawa tidak ada pokok bunga pun di sekitaran itu. Jadi dari mana datangnya kelopak bunga ni? Itu memang membuat kami macam terkejut, berbisik-bisik sama sendiri, mencari-cari arah. Kalau daripada sekitaran tu ada ditebangkan daripada pokok bunga mana, kalau dekat situ memang tak ada langsung. Sedangkan kelopak-kelopak bunga tu memang fresh sangat, macam baru pagi tu juga memenuhi kawasan lapangan tu. Tiba-tiba datanglah perasaan seram dalam hati masing-masing. Tengok sana tengok sini, kami ambil keputusan bangun, cari jalan turun. Jadi di belah kiri ceram tu ada kawasan yang agak ada laluan, macam laluan semula jadi rasanya, bukan laluan dibuat orang, kecil sangat, sekadar buat untuk seorang lalu turun ke bawah, belok-belok. Tapi yang sakitnya ialah laluan tersebut terdiri daripada batu-batu tajam, dan kami tak boleh berdiri sebab curam, mengesot turun sambil duduk. Memang terkoyak juga seluar lah masing-masing. Perlahan-lahan kami turun, dan satu ketika terbau busuk sangat-sangat, terbau busuk hamis sangat-sangat. Rupanya ada gua kecil di sebelah kiri kami, di sebelah kanan kami, dan itu sebenarnya lah gua tempat kambing, sebut kambing gurun boleh, kambing bukit ada, kambing gunung pun ada orang sebut. Yang tahunya sebab bila disuluh ke dalam memang nampak urat-urat bulu kambing itu berada merata-rata. Tai kambing, itu najis kambing kan banyak di situ, dan mujurlah tak ada kambing dalam gua tersebut, gua kecil tu. Ataupun dia masuk ke dalam lagi tak tahulah. Kami pun cepat-cepat turun, esok terrisau juga bertembung dengan kambing tu, mana tahu kan tanduknya melayang ke bawah. Okey, dan turun pelan-pelan sampailah tiba di satu kawasan yang agak lapang sedikit. Kami pun berehat sebentar di situ, dan di sebalik lalang sebalik lalang tu ada laluan sebenarnya. Jadi sahabat kami ni, Cik Elan ni, terjumpa laluan, mungkin laluan kambing tu lah. Kami pun mengikut laluan tersebut sampai di satu kawasan yang agak padat dengan buluh besar, buluh betung namanya. Paksalah kami menyelinap pula di celah-celah buluh betung tu. Dan setelah menyelinap, terjumpa kawasan yang juga lapang, tak ada tumbuhan lain walaupun rumput selai pun. Dan di tengah-tengah tu ada setumpuk pokok buluh betung ini yang seluasnya lebih kurang kita katakan seluas kolam mandi kecil lah, saiz 10 kali 10 mungkin 10 kali 10 kaki. Dan di tengah-tengahnya kami nampak ada struktur batu
yang dipahat menjadi takungan air. Ketinggian lebih kurang 1 meter, lebar pun lebih kurang lebar lebih kurang 1,5 meter lah, dan siap ada corong air keluar dan putus dekat itu. Jadi nak masuk tak boleh sebab tebal sangat buluh-buluh tu tumbuh rimbun, boleh nampak dari luar. Jadi siapakah yang buat benda tu? Siapakah yang mempahat batu di situ? Dan apa tujuan kolam itu diadakan? Tak tunggu lama-lama, kami mencelah lagi ke depan, jalan lagi perlahan, menyusur turun, dan anehnya setelah berjalan lebih kurang 5 minit, jumpa balik tempat tadi, tempat takungan batu tadi. Macam mana kami turun boleh naik tanpa naik mana-mana? Memang pasal turun je, tapi sampai tempat yang sama. Sangat kami dengan cepat kami keluar lagi sekali, turun balik jalan tadi, turun lagi, jumpa tempat yang sama juga. Kali kedua, tidak ada kali ketiga dah. Kami terduduk sekejap letih sangat, bercampur kecewa. Jadi ambil keputusan berehat sekejap, minum air yang dah tinggal sedikit tu, dan kali ini ramai-ramai kami ambil keputusan berdoa. Maka kami berdoa lah, meminta Allah Ta'ala permudahkan perjalanan dan tidak sesat lagi. Kali ini sambil berzikir, sambil selawat, kami turun, dan syukurlah kami berjumpa dengan anak sungai batuan berbatu-batu yang telah kering, mungkin disebabkan oleh musim kemarau inilah. Sangat hebat ketika itu, panas sangat. Dan kami pun menyusur mengikut alur sungai itu. Cantik sangat batu-batu yang di situ. Jalan, dan sampai satu ketika kami tiba di satu kawasan tanah yang pamah, tanah yang lembut, dan di situ terdapat bekas sodokan daripada khinzir hutan. Ini kubang dia orang lah, kubang khinzir hutan. Terpaksalah kami buat detour sikit, melewati sikit kawasan tu, dan di depan sana, di celah-celah lalang, terdapat satu pusut jantan yang agak besar, setinggi lebih kurang 1 meter, dan di atas pusut tersebut ada sepasang ayam hutan. Bertenggek sengap saja. Dan tetapi kami datang daripada arah belakang. Jarak kami dengan ayam hutan tu lebih kurang dalam 10 meter. Lebih kurang 10 meter. Ketika itu Tok Wan tiba-tiba apa yang menyebabkan teringin sangat nak tembak ayam hutan tu. Capai senapang daripada Barman, terus membidik, dan sebelum sempat nak tarik trigger, terpejam sekejap, buka mata, dah tak ada dah ayam hutan tu. Yang herannya, semua kawan-kawan yang belakang Tok Wan ni pun nampak benda yang sama, dan ayam hutan ni hilang sekelip mata. Jadi faham-fahamlah waktu tengah hari terpajak matahari di atas kepala. Ketika itu dunia ni dah lain dalam hutan, Jadi kami teruskan perjalanan melalui tepi busuk tersebut, jalan terus sampai kalau tak silap satu tempat yang menurun saja. Laluan sebenarnya mungkin denai ataupun memang untuk cerun yang boleh lalu lah. Kami turun lebih kurang dalam 20 minit macam tu, terlampau letih, berhenti dan ambil keputusan pasang kemah, berteduh, tidur sekejap. Air dah tak ada, dah habis. Masing-masing tenganga, dahaga yang amat. Jadi kerana keletihan, kami pun tertidur sampai lebih kurang pukul 3 macam tu. Terjaga, jalan lagi, turun lagi. Entah kenapa rasa perjalanan jauh sangat rasanya. Kalau ada yang bertanya kenapa tak guna telefon untuk minta bantuan, sememangnya kami tak bawa telefon sebab di Bukit Wangmu ini tidak ada capaian atau liputan telefon. Memang sukar nak dapat line. Jadi itulah sebabnya. Kalau tidak, senang lah kan
Ni minta bantuan daripada jabatan hutan dan sebagainya. Seterusnya, pendekkan cerita, malam pun tiba. Kami terus buat kemah untuk berlindung malam itu. Jadi pada malam itu cuaca suhu agak panas. Agak panas, tak ada angin bertiup pun. Yang peliknya selepas maghrib, kami tunaikan solat maghrib cara bertayamum sebab air dah tak ada. Masa tu kami mula dapat bau seperti masakan gulai kenduri. Sedap bau tu. Kemudian diselangi pula tak lama lepas tu dengan suara berbual. Ramai orang entah bahasa apa yang digunakan pun kita tak tahu. Terlalu ramai orang yang bercakap riuh rendah. Jadi kami berada seolah-olah di tengah-tengah keramaian, seperti ada kenduri. Jadi risaulah juga kan. Tengok kat luar kemah tak nampak apa pun, gelap, sunyi. Bukan tak sunyi, maaf, gelap saja. Tapi bunyi tu berada keliling kami. Kadang-kadang bunyi budak-budak berlari di rendah. Bunyi ayam berkokok, bunyi kambing mengembek, seperti dalam sebuah kampung dan sedang riuh dalam satu pesta atau kenduri. Bau gulai sangat menjelerakan sebab kami melapar, tak ada makan apa, makan Maggi kering saja sebab air dah habis, tak larat nak masak dah. Meratahlah Maggi kering sikit. Baik, setelah lebih kurang lama juga, dalam 10 minit macam tu, bunyi tu hilang daripada bau yang sedap, bau masakan kenduri tu. Tiba-tiba datang pula bau yang busuk, yang sangat busuk, seperti bangkai boleh jadi. Tapi sekejap masa tu juga terdengar alunan seruling ditiup. Lagu seperti lagu opera Cina, lagu lama, lagu kan bangsawan Cina yang atas stage pakai yang muka disolet tebal-tebal tu, macam tu lah. Selepas itu hilang macam tu saja, tak dengar bunyi apa. Jadi kerana panas sangat, Tok Wan, Cik Keri dan Mamlen, kami memutuskan untuk lepak di luar, baring atas tanah tu, tak berlapik-lapik apa dah. Tengok langit sementara nak tidur, tak bercakap apa. Cuma Cik Keri ni bangun, ambil lestik, dia bawa lestik yang moden tu, yang lestik besi tu. Di lestiknya keliling kawasan kemah, kononnya untuk menghalau lah kalau ada khinzir hutan ke atau binatang-binatang yang bahaya yang lain tu. Kemudian tak lama kemudian, di atas kami perasan lintasan yang laju berdesuk sana, berdesuk si kiri kanan atas, merata-rata. Tapi yang nampak cuma bayangan putih, tapi laju, tak sempat tengok apa benda apa semua kan. Macam bayangan putih, macam kain bernada, bunyi macam burung besar terbang berkepak, tapi tak nampak rupa sebenar. Cik Keri ni agak nakal lah, di restik je pula ke arah bayang-bayang tu. Tak lama kemudian dengarlah bunyi hilayan ketawa makhluk apa entahlah itu. Tapi kita dah tahu dah boleh agak lah, benda ni ialah Cik Pon lah. Pendekkan nama Cik Pon, senang. Kemudian setelah bunyi ketawa ni, hilayan ni, sekejap jauh, sekejap dekat dalam masa yang sama. Orang tutur cakap kalau bunyinya jauh, benda tu ada dekat. Kalau bunyi dekat, benda tu ada jauh. Entahlah ya. Tapi kami nampak kelibat. Itu je lah. Kemudian hilang begitu saja. Bunyi sunyi je. Cik Keri pun kembali tidur sebelah Tok Wan, baring. Dan Tok Wan dalam letih tu memang
malas nak ambil bab sangat lah. Tok Wan berpaling ke arah semak, ke arah lalang yang tebal di belah kiri Tok Wan. Kemudian dalam antara nak tidur tak tidur tu, terdengar pula bunyi seperti lalang diselap dan ada benda menuju ke arah Tok Wan. Tapi Tok Wan terlalu letih, tak tengok, tak terfikir apa, tak terfikir takut ketika itu, cuma letih dan geram kerana ada gangguan. Tiba-tiba lalang seperti terkuak dan menjulur kepala satu lembaga yang tak jelas rupa macam mana, tapi nampak hitaman, berbentuk seperti manusia. Tok Man cuba nampak silhouette ataupun bayangan makhluk tu, yang mana dia menghampiri ke arah kaki Tok Wan. Entah macam mana, mungkin refleksi Tok Wan sendiri. Terus Tok Wan hayun kaki menendang makhluk tersebut. Tapi tak tahu, tak dapat rasa sama ada kena atau tidak. Cuma makhluk tu Tok Wan pasti dia mengundur masuk balik ke dalam semak dengan laju, dengan bunyi tu jauh. Mana masa tu terdengar Cik Kri pula ketawa. Dia tak tidur lagi Cik Kri. Dia nampak apa yang berlaku. Dia kata, padan muka dia. Semalam aku kenal dengan Tok Wan, malam ni hang pula kena. Wah, adab sangat, padan muka. Lepas tu Tok Wan pun tersenyum sekejap dan mengantuk tidur. Jadi malam tak sedar pun dah. Cuma pada lebih kurang dalam pukul 3 malam atau 4 tu, Tok Wan merasa nak terbuang air kecil. Tok Wan bangun. Masa tu Tok Wan dengar seperti suara tangisan kanak-kanak tak jauh pada kemah. Tapi kerana tahan sangat, Tok Wan lari ke belakang kemah. Di sana Tok Wan berbuang lah. Setelah selesai semua, bunyi tangisan tu makin kuat. Tapi Tuan buat tahu je lah, tahu dah benda tu benda yang bukan di alam kita, tak di alam kita, dan di alam sebelah. So biarkanlah, Bali tidur baring kembali di berhampiran dengan lalang tu lah. Kemudian ada sekali-sekala Tuan terdengar bunyi seperti tayar kereta api yang besi tu bergeser. Mustahil sangatlah ada kereta api kawasan tu, memang tak ada lah. Tapi bunyi tu beberapa kali terdengar, kemudian hilang. Itu sajalah pada malam tu gangguan yang berlaku. Dan pendek cerita, esoknya kami bangun, terus bergerak turun sampai terjumpa dusun lama. Di situ ada sedikit air yang tertadah dalam bekas tempayan. Walaupun ada anak berudu dalam tu, kami sesah juga, dahaga terlampau. Dan kami teruskan perjalanan turun sampailah di kawasan Wang Kelian. Betapa jauhnya kami berjalan, dan secara logiknya memang tak sampai akal lah bahawa boleh sampai dalam masa 2 malam, boleh sampai daripada Bukit Wangmu ke Wang Kelian. Jadi bila diceritakan kepada jabatan hutan pun, mereka pun hairan, mustahil benda ni berlaku. Dan bila diceritakan mengenai apa yang akan berjumpa, tempat-tempat yang seperti Bulan Betung dan sebagainya tu, mereka tak pernah jumpa walaupun kerap melalui track yang kami lalui tadi. Okey. Dan benda tu bukan satu benda yang pelik, ganjil dan juga menyeramkan bagi kami yang melaluinya lah. Itulah pendekkan cerita. Ini berakhirlah cerita pertama daripada channel Tok Wan, Santai Seram Tok Wan. Terima kasih kerana bersabar dengan berbagai kekurangan channel ini. Terima kasih kerana sanggup mendengar celoteh Tok Wan. Dan Tok Wan minta maaf sangat-sangat atas kesemua salah silap yang telah berlaku. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bantulah Tok Wan untuk memperbanyakkan lagi audiens sebagai semangat untuk menyambung
riwayat Santai Seram Tok Wan. Terima kasih.